Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihatu bil qabul wa tamami kulli sulin wa ma'mul wa salahi sya'ni zahira wa batina fid dini wa dunya wal akhirah, dafi'atan li kulli syar, jalibatan li kulli khair lana wa li walidina wa li ahbabina wa li masyayikhina wa li muallimina ma'al lutfi wal afiyah wa ala niyyati anna Allah yunawwir qulubana wa qawalibana ma'al huda wat tuqa wal afafi wal ghina wal mauti ala dinil Islam wal iman bila mihnatin wala imtihan bihaqi sayyidina waladi adnan wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratil habib sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita sambung pengajian kitab kita yang ketiga, iaitu kitab Al-Ibanah wal Ifadah fi Ahkamil Haid. Kitab yang membicarakan tentang hukum hakam haid bagi orang perempuan. Yang ada kitab boleh buka muka surat 71. Muka surat 71. Lihat di situ perhatian. Yang mana peringatan lah ni, dia nak beri peringatan. Okey, perhatian. Qala mu'allifu hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa ulumina fid daraini amin ya rabbal alamin. Perhatian, pengiraan sebanyak-banyak tempoh haid dan sekurang-kurang tempoh suci. Pengiraan sebanyak-banyak tempoh haid dan sekurang-kurang tempoh suci. Ini penting lah ni, kena tanda ni. Bagaimana caranya kita nak mengira sebanyak-banyak tempoh haid dan sekurang-kurang tempoh suci. Kan dalam sebulan tu dia akan berlaku dua keadaan lah. Bagi orang perempuan yang normal akan berlaku dua keadaan. Sebahagian harinya itu sebahagian harinya dalam sebulan tu dia akan berada dalam keadaan haid, dan sebahagiannya lagi dia akan berada dalam keadaan suci. Sebanyak-banyak tempoh haid. Sebanyak-banyak tempoh haid. Sebelum dihukumkan seorang perempuan mengalami darah istihadah, sebelum kita nak hukumkan dia tu termasuk dalam perempuan yang istihadah, mestilah terlebih dahulu ia pastikan darah yang keluar benar-benar melebihi sebanyak-banyak tempoh haid, iaitu 15 hari 15 malam. Dengan kiraan jam, bukan dengan bilangan hari semata-mata. Dengan bilangan jam, dengan kiraan jam, bukan semata-mata bilangan hari sahaja. Berapa bilangan jam? Iaitu 24 kali 15 bersamaan dengan 360 jam. Dia mesti kira dalam jam. Okey. 24 jam kali dengan 15 hari bersamaan dengan 360 jam bersamaan dengan 15 hari 15 malam. Ini dia panggil tempoh maksima bagi haid seorang perempuan. 15 hari dan semalam ni maknanya dihitung mengikut tempoh jam, bukan dikira mengikut tempoh hari. Kerana tu perlu bagi seorang perempuan dia menanda waktu keluarnya darah tersebut. Waktu darahnya keluar. Okey, kalau bagi perempuan yang tidur umpama contoh, ketika dia melihat bangun daripada tidur ada darah, itulah waktu yang keluar. Sebab dia tak boleh nak buat andaian malam tu pukul apa, sebab dia tak sedar. Jadi bila dia bangun, dia perhatikan di kemaluannya ada darah, itulah dikira sebagai waktu keluar darahnya. Okey, kalau 7 pagi hari yang pertama, contoh hari yang pertama 7 PM. Okey, maka nak cukup kepada 360 jam, mesti kena pada hari yang ke-15 pada pukul 7 PM juga. Barulah cukup 360 jam. Jangan kita kira hari. Kalau kira hari, terkadang dia tak tepat, tak cukup. Hari pertama, hari kedua tu 1 hari bulan, sampai 15 hari bulan. 15 bulan pukul berapa? Kena tanda lah. Okey. Jadi apabila cukup 360 jam, kalau keluar darah lepas tu, barulah darah tu dihukumkan sebagai darah istihadah. Baru termasuklah mustahadah dalam haid.
Jadi kena tanda tu pukul berapa. Contohnya kalau sampai hari ke-15 pukul 7. Pukul 7 darahnya tak berhenti, dia berterusan. Ini dihukumkan sebagai mustahadah dalam haid. Sebab darah pada hari yang ke-15 dia terus berhubung sampai kepada hari yang seterusnya. Okey. Contohnya, contoh dia buat kat sini, permulaan darah pada 1 hari bulan pukul 7 malam. Maka semestinya sebanyak-banyak tempoh haid hingga bila? Hingga 16 hari bulan pukul 7 malam. Barulah dihukumkan sebagai kita kata sebagai 15 hari 15 malam. Bukan pada hari yang ke-15. Contohnya 1 hari bulan. Okey, 1 hari bulan pukul berapa dia keluar darah? 7 PM. Okey. Dalam apa? Dalam kitab tu dia ada tunjukkan rajah dia. Okey, baik. 1 hari bulan 7 PM baru mula keluar darah. Nak dapat sehari semalam, dia kena 2 hari bulan pukul 7 PM. Barulah hari ni dipanggil 1 hari. Ni baru 1 hari. 1 pergi sini 1 hari. Okey. Jadi nak dapatkan 15 hari 15 malam, mestilah berhentinya darah tu pada 16 hari bulan. Pukul apa? Pukul 7. Barulah dapat keseluruhan 15 hari 15 malam. Bukan kata keluar 1 hari bulan sampai 15 hari bulan. Tak. Dia tak macam tu. Okey, dia mesti 1 hari bulan keluar pukul 7 PM. Maka cukupnya mesti pukul 7 PM pada hari yang ke-16. Dalam hitungan hari macam nampak hari yang ke-16, 16 hari dah tu. Sebenarnya bukan 16 hari, 15 hari 15 malam. 15 hari 15 malam. Kerana hitungan waktu tu dikira sebagai 24 jam baru sehari, 24 jam sehari, 24 jam sehari. Sehari tak cukup 24 jam, tak sehari lah. Sebab tu syarat dia mesti 360 jam. Kita kena tanda. Kalau start keluar pukul 7, maka kita tanda pukul 7. Katakan berhenti, ni berhenti. Okey. Ni hari pertama. Kemudian tengok pula hari kedua sampai hari ke-7. Sampai 3 hari bulan pukul 7. Ni hari ketiga. Seterusnya lah. Sampai kepada hari yang ke-16. 16 hari bulan. Sampai ke 16 hari bulan, maka itulah dipanggil 15 hari 15 malam. Iaitu tempohnya sebanyak 360 jam. Okey. Jadi darah yang keluar daripada pukul 7 malam hingga ke 7 malam 16 hari bulan, semuanya adalah darah haid. Dihukumkan sebagai darah haid. Kalau kira bilangan hari telah lebih 15 hari, tetapi mengikut kiraan jam sebenarnya baru cukup 15 hari 15 malam atau sebanyak-banyak darah haid. Kalau ikut kiraan jam memang baru cukup. Sebab apa? Sebab darahnya keluar pukul 7. Sebelum ni tak ada darah. Jadi tak dihitung sebagai satu hari yang penuh lah. Dikira sebagai hari yang penuh apabila pukul 7 mula, pukul 7 pula berhenti. Jadi 15 hari 15 malam dikira sampai pada hari yang ke-16 ataupun 16 hari bulan. 16 hari bulan pukul 7 PM. Baik. Jika darah berhenti sekejap di penghujung sebanyak-banyak haid, maka semuanya dikira darah haid. Dan jika darah keluar kembali pada permulaan melepasi sebanyak-banyak haid, maka dikira darah istihadah yang tidak termasuk dalam 7 bahagian. Okey. Contohnya dia mula 7 hari bulan, 1 hari bulan pukul 7 PM. Tetapi darahnya berhenti pukul 6 PM. Berhenti pukul 6 PM. Okey, berhenti pukul 6 PM. Jadi keseluruhan darah ni dihukum sebagai sebanyak-banyak haid, 15 hari 15 malam. Kemudian pada hari yang sama, 16 hari bulan juga, 16 hari bulan pada pukul 8 malam. Keluar darah. Okey, keluar darah. Jadi darah ni dihukum sebagai darah istihadah, tetapi istihadah yang tak berhubung dengan haid. Dia tak termasuk dalam kategori 7 kumpulan tu. Dia istihadah saja je. Dia tak perlu kita nak tengok tamyiznya berapa hari, tak payah. Cukup 15 hari ni dia punya haid dah. Mana yang ni istihadah dia. Istihadah. Kenapa? Kerana ada dipanggil putus ni, tak bersambung. Dia yang ni tak dihukumkan sebagai mustahadah dalam haid. Tak termasuk dalam 7 golongan tu lah. Tak perlu tengok tamyiz dia. Kita tak perlu tengok adat dia. Tak perlu dah. Kenapa? Memang haid dia sempurna dah sini. 15 hari 15 malam. Yang ni kira istihadah.
Istihadah sampai bila? Sampai katakan dia keluar sampai 15 hari malam pula suci. Maka masuk hari yang ke-16 tu nanti dihukum sebagai haid yang baru. Hukum sebagai haid yang baru. Okey? Baik. Contoh dia buat, okey, contoh. Okey, contoh. Contoh, ni kena jaga sini je, tempat ni kena jaga. Tempat ni je, tempat tak bersambung dengan bersambung. Kalau bersambung, hukumnya lain. Kalau tak bersambung, hukumnya lain. Kalau bersambung, dia kena tengok kepada 7 kumpulan tu. Okey, kalau tak bersambung, maka dia jadi, dia panggil istisna, suku dah, darah lain, dia panggil istihadah fasad je ni. Okey, fasad. Lepas tu kena kira lain dah. Baik. Bila bersambung, mana hukumnya lain. Sebab tu kalau bersambung, tak semestinya lepas 15 hari boleh dihukumkan sebagai haid. Tak semestinya. Kerana dia bersambung. Sebab bersambung dia kena lihat keadaan darah pula. Tapi kalau tak bersambung, maka selepas 15 hari ni boleh dihukumkan sebagai haid yang baru. Okey. Contoh dia kata kat sini. Contohnya, permulaan keluar darah pada 1 hari bulan. Pukul 7. Okey. Contohnya ni. Keluar darah 1 hari bulan pukul 7 malam. Kemudian berhenti pada 16 hari bulan pukul 6 petang. 16 hari bulan berhenti darah pukul 6 petang. Dia berhenti darah pukul 6 petang. Baik. Kemudian kembali semula pada 16 hari bulan. 16 hari bulan hari yang sama pukul 8. 8 malam. 8 malam, maka darah yang keluar hingga 16 hari bulan sampai pukul 6 petang adalah darah haid, dan darah selepasnya adalah istihadah. Okey, yang ni hukumnya istihadah, yang ni keseluruhannya dihukumkan sebagai haid. Okey, sebab apa? Sebab dia terputus, dia tak bersambung. Tak perlu nanti pukul 8 lah, pukul 7.30 cukup dah tu. Setengah jam dah berhenti. Mana putus dah. Sebab dia cukup 15 hari malam pukul 7. Pukul 7 berhenti, 7 suku keluar darah pula. 7 suku tu darah lain dah. Walaupun pada hari yang sama. Sebab tu kena tanda waktu ni. Bila tanda waktu kita tahu membezakan terus dah. Tak ada masalah. Okey. Okey. Tetapi jika bersambung. Dia kata, tetapi jika bersambung penghujung 15 hari 15 malam dengan hari yang ke-16, yakni darah berterusan lah ni. Darah berterusan keluar hingga melepasi 7 malam pada 16 hari bulan, maka hukum istihadah mesti dikembalikan kepada salah satu daripada 7 gambaran perempuan istihadah. Okey. Contohnya kita kata dia tak berhenti pukul 6, pukul 7 pun tak berhenti juga. 16 hari bulan ni terus bersambung. Straight keluar darah. Straight keluar darah. Mana tak ada putus. Jadi bila tak ada putus macam ni, tak sama macam tadi, maka dia kembalikan kepada 7 golongan tadi. 7 golongan. Walaupun seketika dia masuk. Mana dia dah termasuk dalam perempuan yang mustahadah dalam haid. Dia perempuan mustahadah dalam haid. Walaupun sehari, walaupun hari yang ke-16. Maka kena tengok keadaan belakang dia. Macam mana dia punya keadaan darah dia. Baru boleh dihukumkan. Okey. Jadi hukumnya dia kata kalau dalam rambak gambar raja tu, contohnya, tetapi jika bersambung penghujung 15 hari 15 malam dengan hari ke-16, yakni darah berterusan keluar hingga melepasi 7 malam pada 16 hari bulan, maka hukum istihadah mesti dikembalikan kepada salah satu daripada 7 gambaran perempuan. Contohnya, 1 hari bulan keluar darah 7 pukul 7. 16 tak berhenti. 16 tak berhenti. Berhentinya bila? Pada 17 hari bulan pukul 10 malam. 17 hari bulan pukul 10 malam. Maksudnya cukup sehari semalam lah tu. Melepasi sehari. Jadi hukumnya pada penghujung pukul 7 malam 16 hari bulan, darah keluar bersambung hingga melepasi tempoh maksimum haid. Maka selepas pukul 7 malam 16 hari bulan ini, wajib ia kenal pasti status dirinya untuk mengetahui yang manakah haid dan istihadah dengan cara merujuk kepada salah satu daripada 7 gambaran perempuan istihadah. Maka dia kena tengok keadaannya. Okey, contoh kita buat. Satu hari bulan, okey, contohnya ni sampai 8 hari bulan. Dia keluar darah warna hitam. Okey. Pukul berapa keluar darah? Pukul 7 PM. 7 PM. Okey, baik. Kemudian daripada 9 hari bulan sampai kepada 17 hari bulan. Okey. Keluar darah juga, tapi keluar darah warna kolam merah.
Berhenti darah pukul apa? Pukul 10 PM, 10 malam. 7 hari bulan. Maksudnya apa? Dia ni dah termasuk dalam kumpulan perempuan yang mustahadah dalam haid. Perempuan mustahadah yang perempuan yang mengalami haid, mengalami istihadah dalam haid. Kenapa? Kerana tak terputus. Tak terputus. Walaupun sehari, maka dikembalikan kepada keadaan kumpulan ni. Tengok, kalau macam ni, kita ambil contoh, ni hukumnya tamyiz. Dia ada tamyiz. Tamyiz maksudnya ada perbezaan. Dia boleh bezakan. Ada dua sifat, hitam dan merah. Okey, hitam dan merah. Mana kuat dan lemah. Jadi dia ambil pada hukum tamyiz. Darah haidnya mana? Darah haidnya 8 hari bulan. 1 sampai 8. Selebihnya dihukum sebagai istihadah. Daripada mana? Daripada 9 sampai 17. Okey, waktu dia lihat pada 16 hari bulan ni, contohnya pada 16 pukul 7 PM, sepatutnya darah berhenti tetapi tak berhenti. Sepatutnya berhenti tapi tak berhenti. Maka dia kena ambil terus dah hukum istihadah. Wajib ambil untuk hukum istihadah. Kenapa? Kerana dia tahu dah waktu tu dia dalam keadaan istihadah. Mana pukul 7 ni dia wajib mandi dah. Sebab apa wajib mandi? Sebab dah melepasi tempoh maksima bagi haid 15 hari 15 malam. Okey, dia wajib mandi. Wajib mandi dan wajib sembahyang selepasnya. Okey, kemudian dilihat kembali pada aturan darahnya. Dia dapati bahawa darahnya keluar. Okey, darah yang keluar mula daripada 1 sampai 8 warna hitam. Kemudian 9 sampai kepada waktu yang dia ketahui ni, sebelum berhenti pada ni, warna merah. Jadi dia boleh buat kesimpulan yang hitam ni sebagai haid, yang merah ni dihukumkan sebagai istihadah. Jadi apa yang patut dia buat? Dia boleh qada terus dah daripada sini. Dia kena qada dah ni. Daripada 9 dia kena qada. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dia qada, kemudian masuk tunai. 16 dan 17 hari bulan. Sampailah berhenti darah pada 10 PM. Okey, 10 PM. Maka dia tak perlu tunggu lagi dah. Jangan dia kata aku nak tunggu darah berhentilah ke depan dah. Jangan. Kenapa? Dia nyata dah dia termasuk dalam perempuan yang istihadah dalam haid dah ni ketika ni. Dan dia termasuk dalam perempuan yang boleh bezakan. Okey, boleh bezakan. Okey, ni satu keadaan. Nanti kita akan terangkan lagi. Contohnya yang kedua, hitam. Keseluruhan darahnya hitam. Daripada 1 sampai kepada 7 malam ni sepatutnya habis, kemudian bersambung darahnya hitam. Darah hitam. Okey, jadi ketika dia melihat pada 7 PM darahnya tak berhenti. Okey, darahnya tak berhenti. Bila dia melihat darahnya tak berhenti masuk kepada 7 PM, 7 lebih dan sebagainya, maka wajib dia mandi pada waktu ni. Okey, kemudian dia lihat, aku darah keluar 1 sampai ni warna hitam ni. Mana tak ada tamyiz. Tak ada tamyiz. Jadi apa yang patut buat? Lihat pada adat. Kalau dia perempuan yang beradat. Adat dia bulan lepas apa? Katakan 5 hari. Bulan lepas adatnya 5 hari. Maka 5 hari lah hukum haidnya. 5 hari. Selebihnya dia kena qada daripada hari yang ke-6 sampai kepada hari yang ke-15. Yang lebihnya ni dihukum sebagai perempuan suci dalam keadaan istihadah. Sebab tu kena tanda. Mana tak perlu tunggulah. Kalau yang tak tahu dia akan tunggu. Kalau tunggu sampai 20 hari, 30 hari, oh lama. Lama tu 20 hari pun lama dah. Habis 20 hari contohnya sampai ke hari yang ke-20 baru dia sedar. Macam mana keadaan? Tak tahu 5 hari je haid. Oh banyak kan kena qada ni. Wajib qada ni. Dan wajib qada pada tempat haid ni tak apalah, ni qada pada tempat yang sepatutnya kita boleh sembahyang ni suci, kita tinggal dengan sengaja. Okey, yang ni kita tak tahu, kita tak tahu keadaan yang kita akan berlaku istihadah. Yang ni dimaafkanlah, yang ni taklah sebab kita memang kita suci waktu ni. Sebab tu kita kena tahu dah. Okey, baik. Tu dia panggil tempoh maksima bagi haid ditetapkan supaya kita tanda. Okey, sebab tu bagi orang perempuan bila kedatangan haid, perkara pertama yang perlu dia tanda. Ni kena tanda lah ni dalam buku catatan tu. Okey, kena tanda. Pertama apa? Tarikh. Tarikh keluar tu berapa hari bulan. Kedua, waktu, pukul berapa. Waktu keluar. Ni kena tanda pukul berapa PM. Berapa PM. Okey, kemudian kita letak tarikh satu lagi, tarikh kemungkinan berhenti 15 hari 15 malam. Okey, tarikh maksima kita panggil. Katakan ni 1 hari bulan, maka maksimanya pukul apa? 16 hari bulan contoh. 16 maksima. Sini pukul apa? Contoh sini 1 hari bulan, okey, 1 hari bulan 5. Sini pula waktu keluar pukul 8 PM umpama contoh. Jadi bila maksima 15 hari 15 malam pada 16 hari bulan.
Contoh ni 16 hari bulan 5. Okey, waktu berhenti. Waktu berhenti ni mana waktu cukup 360 jam tu. Pukul apa? 8 PM. Pada bila? Pada 16 hari bulan. Jadi kita ada tanda awal-awal dah ni. Kita boleh tahu dah ada tanda awal-awal dah. Kemudian catat apa lagi? Sifat. Sifat darah. Sifat darah kita kena tanda. Kemudian tempoh. Berapa hari? Berapa hari? Sifat darah. Katakan sifat darah dia boleh perincikan lagi tu. Katakan dia keluar darah banyak jenis. 8 hari berapa hari? Hitam berapa hari? 8 hari. Daripada pukul apa sampai pukul apa? Terperinci lah tu. Jadi mudah untuk kita sebenarnya walaupun nampak rumit. Tapi dia mudah pada kita supaya kita berlakunya sesuatu nanti kita dapat tengok dah buku rujukan kita. Macam contoh orang mengandung dan bersalin kan dia ada buku dia kan. Cerita tetap dah berapa kilo dan sebagainya ada dah. Jadi doktor tengah tengok je, oh ni gini. Jadi kita ada inilah di antara benda yang kita kena tu. Sebab tempoh ni penting. Berapa hari kita datang. Katakan tak sampai ni. Kita apalah tak sampai. Kita tak sampai ni. Kemudian kita buatlah waktu berhenti dia. Waktu berhenti yang betul berapa hari bulan, tempohnya berapa. Tu yang perlu jaga. Sebab ni semua akan diberi, kita akan dapat maklumat dan mudah kalau kita ada masalah kita beritahu kat orang pun, orang nak bantu kita pun senang. Okey, senang. Ni waktu berhenti yang nyata. Contoh. Waktu berhenti berapa. Kemudian kita boleh tulis lagi keseluruhan jam. Berapa jam. Waktu tempoh keluar. Berapa hari, berapa jam. Senanglah. Jadi untuk ke depan tu, adat kita ikut ni je lah. Ada? Tu kena tanda. Sekurang-kurang tempoh suci. Dia kata sekurang-kurang tempoh suci. Untuk menentukan sekurang-kurang suci. Sekurang-kurang suci ni berapa? 15 hari, 15 malam. Hendaklah dikira bermula akhir putus haid. Kalau maksima sebanyak-banyak haid dikira pada bila? Pada awal keluar darah. Okey? Dikira pada awal keluar darah itu untuk menghitung sebanyak-banyak haid. Adapun untuk menentukan sekurang-kurang suci. Sekurang-kurang suci ialah 15 hari 15 malam hendaklah dikira bermula akhir putus haid dengan kiraan jam juga iaitu 24 jam kali 15 hari 360 jam. Sama kaedah dia. Cuma apa yang beza? Tempat permulaan tanda tarikh dia. Okey, tempat permulaan tanda. Contohnya kita buat, jika haidnya putus pada 16 hari bulan pukul 3 petang, maka waktu sempurna sekurang-kurang suci 15 hari 15 malam ialah pada 21 hari bulan pukul 3 petang. Contohnya 16 hari bulan dia suci. Okey, pukul apa? Pukul 3 PM. Ni waktu suci dia, 3 PM. Okey, jadi nak cukup tempoh 15 hari 15 malam mestilah sampai kepada 21 hari bulan. Pukul apa? Pukul 3 PM. Okey, 3 PM pada 21 hari bulan baru dihukumkan sebagai cukup tempoh suci 15 hari 15 malam. Kalau ada darah yang keluar pada 21 hari bulan pada jam 4 PM, darah ni boleh dihukumkan sebagai darah haidnya yang baru. Kenapa? Kerana dah melepasi tempoh 15 hari 15 malam. Sebab tu kena tanda. Jadi kalau keluar darah pukul 4 dipanggil sebagai darah haid. Tapi kalau keluar darah pada pukul 2 ke ataupun pukul 1 21 hari bulan, belum cukup 15 hari 15 malam lagi. Ketika itu darah tu dihukumkan sebagai darah istihadah ataupun darah fasad. Ini darah yang keluar untuk mencukupkan tempoh suci. Okey, contohnya kita buat darah mula keluar pukul 1 PM. Berterusan sampai kepada 21 hari bulan. Okey, ataupun berterusan sampai kepada 22 hari bulan pukul apa? Pukul 4 PM. Sampai 22 hari bulan pukul 4 PM. Jadi di sini berlaku dua status darah. Darah yang daripada pukul 1 sampai kepada pukul 3. Darah daripada pukul 1 sampai pukul 3 hukumnya istihadah.
Okey. Kemudian darah daripada pukul 3 sampai kepada pukul 4, 22 hari bulan dihukum sebagai haid. Kenapa sudah cukup 24 jam. Ni kita kena perhatikan baik-baik. Sebab tu kena tanda. Bila ada tanda, tarikh waktunya, insya-Allah kita akan nampak. Kita akan dapat buat perbezaan. Okey. Jadi yang darah pada pukul 1 sampai pukul 3 ni dipanggil darah yang mencukupkan tempoh suci. Hukumnya istihadah. Hukumnya istihadah. Jadi jangan kita ambil tarikh saja. Ada takut nanti ada perempuan dia ambil tarikh pukul 1 keluar darah, dia pun tak sembahyang. Dia kata apa? Ni dah cukup 15 hari 16 ni. Padahal belum lagi, pukul 3 sepatutnya. Okey, kemudian dia tu tak sembahyang 21 hari bulan. Pukul 3 tu tak berhenti darah, keluar darah terus sampai sini. Jadi sebenarnya yang sini ni waktu yang wajib dia qada ni, kerana dia waktu suci ni. Ni waktu suci dia. Okey, baik. Okey, habis sampai situ. Habis sampai situ. Jadi insya-Allah besok baru kita start masuk. Masuk pada membicarakan bahagian perempuan mustahadah dalam haid. Perempuan yang mengalami istihadah dalam haid, insya-Allah ada 7 golongan. Okey, perempuan yang mengalami istihadah dalam haid ni dia ada 7 golongan yang akan kita terangkan satu persatu pada esok insya-Allah. Okey, jadi sampai situ dulu pengajian kita hari ini. Kalau ada apa-apa pertanyaan, persoalan dan sebagainya, insya-Allah boleh tulis di ruang komen ataupun mesej kepada Majlis Taklim Fatimah Zahra. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafil khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tahu.